Tunjuk first few minutes yang dia ni hebat, lompat dia. Aku tak boleh belah part tu. Tidur pakai spek, bangun, terjun. Kau ingat kau Avengers ke? Seriously? Kau ingat kotor. Kau ingat kotor? Lepas tu masuk dalam air kau jadi Aquaman. Kau jadi Aquaman. Aku dah confident dah. Mama dah confident time tu. Ini cerita Thor ke cerita Aquaman? Assalamualaikum, bersama Mu Fainal Jabar di channel Fainal Jabar dalam Movie Surround Netflix Movie Review, di mana kita akan bagi review tentang movie-movie yang berada Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa aspek-aspek tadi dalam bikinan sebuah filem. Okey, hari ini Mamu bersama dua peneman, Dua marhain yang kita pun memang dua penonton marhain. Alright. Kita tengok je lepas tu kita review. Yang kita akan bercakap tentang naskah yang berada di Netflix. Okay, so kita ada tiga marhain dekat sini. Dia tengok review, tengok faham tak faham Okay. Memang marhain habis lah. Okay, untuk naskah kali ni kita nak buat review sebuah naskah action yang tengah meletup dekat Netflix. yang rilis pada 24 April. 24 April. Tahu Kan. Baru tajuknya? lagi berapa hari lepas. Extraction. Jom kita roll the trailer. trailer. Okay, sebelum kita mulakan review Mamu kali ini, Mamu nak tekankan kita punya discussion, kita punya review kali ni, kita punya sembang kali ni akan mengandungi major spoiler. Jadi bagi korang yang belum menonton naskah ini, Mamu nak encourage, bukan nak encourage, Mamu nak paksa korang pergi tengok dulu lah. Kalau korang memang concern pasal spoiler-spoiler ni, pergi menonton dulu dan Orang memang tak boleh nak baru datang balik channel Mamu dan menonton. Tak boleh apa? Tak boleh? Kita memang tak boleh nak tahan. Tak boleh tahan. Jom kita mulakan. Jom. Pendapat marhain kan. Bukan tak tahan tu. Dia tak tahan nak cerita tu kan. Jom dia tak tahan nak review. Jom kita review sekarang. Extraction mengisahkan tentang Okay, Tyler Rake, dia ni Special Force Soldier, menyelamatkan seorang budak dekat apa dia tu? Budak Bangladesh. tu siapa? Kita cakap dulu menyelamatkan seorang budak dulu dekat Bangladesh. Oh my god, terus tak tahu siapa budak tu. Ya Allah. budak tu siapa? Baru duduk baca. Okay, the son Sudah mata dia. of India's, what we call that? India's biggest drug lord. Okay, dia macam gitulah. Okay, drug lord ni punya anak kena kidnap daripada India kan. So dalam bahasa marhain yang semarhain-marhainnya adalah si Tyler Rake ni dia kena selamat, dia dalam misi untuk selamatkan anak drug king, apa drug lord. Okay, drug lord yang telah diculik dan dibawa ke Dhaka, Bangladesh. So dia punya misi adalah untuk pergi selamatkan dan bawa pulang budak tu. Itu sahaja. Tetapi selepas sampai kat situ adalah beberapa benda yang tak seperti yang diharapkan. Okey, seperti dia orang kena twist lah, kena tipu lah dan sebagainya. Jadi dia diupah untuk selamatkan budak ni. Dia terima sebab dia perlukan duit. So Obviously. tapi tiba-tiba mereka tak macam ada manipulation sikit lah dekat situ. Jadi kan jadi dia orang tak dapat apa yang dia orang nak. Tapi si Tyler ni still lagi maintain dengan dia punya intention to selamatkan budak ni lah. Sebab dia macam rasa sayangnya dengan anak. So dia tengok budak tu pun macam like anak dia. So tak apalah, dia pun selamatkan juga. Since Berlian nak cakap pasal benda tu, okay, kita nanti kita akan cakap balik pasal benda tu. Kita dapat lihat naskah ni dia ada mixed review. Dia ada mixed review di mana ada yang cakap sangat hebat, 10 star, 9 star. Dan ada juga yang bagi som-som kuku. Okey, dia bagi macam dalam 6, 7 dan sebagainya. Som-som kuku. Nanti kita Google. Kuku. Okey. Kita Google. Som-som kuku. Okey, maksudnya kat sini dia ada mixed review. Ada yang suka, ada yang cakap biasa-biasa, ada yang cakap tak suka. Okey. Tapi satu benda yang Mamu pasti, kita cakap dengan benda yang bagus dulu lah. Okey, daripada pendapat Mamu, apa yang paling best tentang naskah ini? Bukanlah action dia. Action dia bukanlah. Kalau korang tanya pasal naskah ni, adakah naskah ini satu naskah aksi yang bagus? Ya. Yes, ada yang bagus. Ada yang bagus. Tapi kalau tanya adakah aksi dia konsisten daripada awal sampai akhir? No.
Di mana Mamu pasti orang semua suka naskah ni disebabkan oleh dia punya 11 minutes one shot, one take shot, di mana dia ada kejar mengejar daripada naik kereta dan naik ke bangunan, which is yang itu memang sangat menakjubkan lah. Lepas tu sebab main karakter dia Chris Hemsworth kan. Thor, adik dia lagi best. Okay. Adik Thor. Loki. Okay. Ini mungkin adalah salah satu sebab lah yang orang bagi kenapa 10 disebabkan oleh pelakon dia. Mamu rasa lah bagi peminat Marvel especially, of course dia orang akan nak tengok Thor dalam sisi yang lain kan. Selalunya kebanyakan lately dia banyak berlakon cerita-cerita yang agak kelakar. Cerita ni memang dia serius 100%. Mamu nak berbalik kepada yang scene 11 minit. Scene 11 minit tu memang gempak gila. Mamu stop. Mamu rasa few times kan, Belian few times Mamu stop sebab Mamu nak 11 tengok minit tu yang dalam kereta tu. yang dalam kereta sampai yang 11 minit 11 tak minit rasa non-stop. 11 minit. Mamu repeat few times sebab Mamu nak tengok macam mana dia orang punya movement tu. Betul, cantik. Masuk kereta, keluar kereta, rupanya memang ada efek sikit lah. Sebab kita memang tak boleh sebagai penonton marhain, memang kita tak boleh nak bayangkan macam mana dia orang boleh ada idea untuk shoot yang macam Tapi gitu. rasa I yang notice benda tu dulu kan. Notice apa? Yang one shot tu. Notice one shot tu memang I dah tahu. Tak. Gaduh lah lelaki bini. One shot tu I dah tahu. You notice ni. Ini kan one shot. You notice. Macam mana dia masuk? Dia masuk kereta kau lah. you notice bukan one shot, you notice Macam mana dia masuk kereta? Macam dia keluar kereta. Yelah, Itu sebelum tu dia. Oh, okay. Women's always right. Okay. Sebenarnya Mamu dah tengok dah dia punya one shot behind the scene. Tapi tengok, orang tak tengok pun tahu. Okay. Memang confirm kita tahu sebab dia memang jalan. Okay, back. Okay, one take shot tu memang gempak gila lah. Sebab dia continue daripada drive, lepas tu dia orang masuk ke bangunan lawan. Selepas menonton naskah ni, Mamu buatlah sikit bacaan. Sebenarnya dia bukan one shot, dia ada few scenes, dia ada few takes lah. Tapi dengan menggunakan sikit efek, mereka menampakkan benda tu macam satu perjalanan yang sangat non-stop. Sebab kalau betul non-stop, mau mati dia orang berlakon ni. Tapi best tu, boleh macam tengok 45 kali pun macam wah tak henti macam part tu je lah, part tu memang gempak gila. Walaupun dia 11 ada minit dah dapat 44 kali lah. so walaupun okay, kalau kita 4 kali ke 4 kali? Kita cakap 45. Jadi 495 minit. itu adalah calculation yang hebat. Okay. Walaupun masa part tu dia ada benda yang ridiculous lah bagi Mamu. Dia ada part-part yang lawan dia agak macam ini dah kira Terminator ni. Ini dah kira dah kira Iron Man ni sebagai contoh kan. Watak Sanju tu kena langgar lori bai. Ini ada benda yang Mamu tak berapa. Saju. Mamu tak apa gemar sikit lah. Walaupun dia sebab dia macam terlalu Kuat sebab kena langgar lori bai. Dia macam Thor pula. Even watak Tyler tu pun dia kena langgar juga kan kereta. Sebelum dia datang dengan lori yang dia langgar balik. So macam korang yes. Tengok tapi tak perasan. Bukan boleh ingat semesti. Marhain. Jadi part tu Mamu rasa macam agak okay bagi Mamu lah. Mamu suka action yang agak realistik. Yang realistik lagi satu, budak tu kena sepak. Itu adalah satu scene yang best. Okay, satu benda yang Indian style. scene tu sebenarnya agak serius. Sebab apa? Dia kesian. Mereka menunjukkan apa tahu? Mereka menunjukkan dekat Bangladesh ni mereka apa kita cakap dia macam budak-budak. Ya, apa kita exploit mengeksploitasikan budak-budak untuk membuat benda-benda yang macam ni. Sebenarnya scene tu agak deep bagi Mamu lah. Mereka tunjukkan bagaimana budak-budak yang susah ni terpaksa buat benda-benda jahat dan dibesarkan dengan cara yang macam itu. Jadi si watak Tyler ni dia terasa masa tu tapi dia tak nak bunuh. So dia pelempang. Kelakar tu part tu memang pelempang dengan badan dia yang besar. Memang style lah part tu. Semua scene dia semua dia buat macam bukan dia yang buat pun. Bukan yang dia bunuh directly pun, dia tutup pintu je. Fighting dia ganas lah. Fighting dia ganas. Especially masa mula tu lah yang Mamu cakap daripada start dia selamatkan budak tu. Memang even fighting dalam first building tu
memang masa dia lawan nak selamatkan budak tu at first. Itu pun stylo juga. Betul. Itu power. Sebab kita, untuk pengetahuan Main gila. Power cantik. sebab kalau kau nak tahu ni Mutiara dengan Berlian pengarah dia adalah kita panggil action coordinator untuk filem Marvel. So memang dia memang fokus untuk action. Dia memang fokus untuk action. So that's why kita terbuai. That's why kita nampak action dia memang okey, memang gempak. Tapi bila datang pada storyline dan sebagainya, nampaklah dia ada hole sana sini. Okay. Itu back to the good things about this movie. Dia punya action first half memang baik. Tetapi bila dia dah masuk ke second half, Mamu dapat rasa dia punya draft macam dah menurun tau. Seriously, sebab even though dia punya final scene tu yang tembak-tembak, final scene itu tembak-tembak tu pun, dia tak ada something yang baru. Dia just tembak-tembak yang biasa je. Maybe disebabkan oleh first half dia tu yang Mama cakap tadi dah gempak sangat. Jadi bila dia masuk second half, dia macam sangat bukan mendatar, dia menurun. Dan kita dah tak rasa sampai ngantuk tidur. Sebenarnya memang tidur. Tidur. Mamu tak tidur lah, tapi lepas tu Mamu macam cerita dia lagi. Okay, toh hidup lagi. Okay. Dia ada part yang sebenarnya memang dah bosan lah. Especially bila dia scene dia bersembang dengan si budak tu kan. Ada part dia bersembang dengan budak tu, Mamu rasa macam dia orang tak ada chemistry sebenarnya. Dia tak nampak pun repo. Dia orang tak nampak pun repo tu, tak nampak pun connection. Walaupun masa scene-scene yang macam agak feeling macam gitu. Budak macam tak sebab pun dia nak macam betul-betul kena selamatkan budak tu. Itu adalah salah satu sebab yang Mamu rasa macam agak ridiculous dalam story ni. Dia tak ada scene, dia tak tunjuk part bila apa benda yang membuatkan Mamat Tyler ni triggered untuk betul-betul selamatkan budak ni. Even without sebab dia macam kalau nak kata dia teringat pasal anak dia, sekali lagi mereka tak tunjukkan dengan jelas apa similarity anak dia yang meninggal tu dengan si watak si Ovi ni. So dekat situ kita tak nampak tau strong. Kalau korang menonton dia tak strong. Tak strong. Sebenarnya naskah macam storyline cerita. Sebenarnya storyline dia untuk filem ni dah banyak dah filem lain buat. Seriously. Seorang perisik ke, pembunuh ke, ataupun special force ke yang nak menyelamatkan seorang budak dan dia terpaksa berlawan lah untuk selamatkan budak tu. Sebenarnya dah banyak dah konsep naskah yang macam gini. Sebagai contoh, Mamu bagi contoh Nights Come For Us, sebuah naskah Indonesia. Memang gempak dia punya fighting. Memang tak pernah tengok kot. Memang dia underrated sikit. Ada kat Netflix. Tengok. Memang naskah tu gempak gila. Dia mengisahkan tentang seorang kongsi gelap, alright, Taiko yang menyelamatkan satu budak. Tapi dalam naskah tu kita nampak kenapa dia jadi trigger untuk selamatkan budak tu, bersungguh-sungguh selamatkan budak tu, sebab dia nampak budak something pasal budak tu. Dalam filem ni kita sebagai penonton kita tak nampak. Tiba-tiba je dia macam even tak ada pun scene yang menunjukkan dia jatuh cinta dengan budak tu. Betul. Dia just tiba-tiba nak selamatkan. So dekat situ sebenarnya memang kita boleh bertanya lah, selain daripada action, apa lagi yang dia boleh dia servekan kepada kita. Itu satu benda. Selain itu ni semua benda-benda yang Mamu rasa yang kurang enak untuk naskah ni. Wah, kurang enak. Yang rasa tak enaknya yang kurang enaknya apa? Yang dekat bridge tu, yang untuk tembak tu, to me lah, it's a bit confusing. Sebab dia macam Tyler kat mana? Dia tembak kat mana? Orang tu kat mana? Dia pasal helikopter kan datang. Helikopter kat mana? Terus orang tu lari je. No, part tu kamu tu parhan sangat. Marah pula. Part tu sebenarnya memang part tu sebenarnya kita nampak watak Tyler tu dia dah menurun. Seriously, part tu watak Tyler dah tak menonjol. Disebabkan kenapa? Mereka menunjukkan watak Sandip. Bukan Sandip tu lakonan Sandip tu watak si Sanju. Watak Saju lebih menyerlah pada scene tu. Dia yang bersungguh-sungguh. Yes. Sebab kan dia dulu pergi. Yes, dia yang tapi dia lagi bini. Tapi dia suka Chris Hemsworth. Tapi kalau tengok masa part tu, walaupun si Tyler ni tengah berlawan di satu kawasan yang lain,
tapi kita nampak watak Sanju tu lebih menyelah. Seriously bagi Mamu. Dia tak sehebat yang first half. Okay, alright. Nampak tak muka ada yang Walaupun dah kena langgar dengan kena langgar apa semua kan. nampak tak muka macam bertentangan sikit. That's why kita boleh nampak kenapa ramai wanita-wanita suka naskah ini. Okay, disebabkan dia pelakon dia yang seksi. Okay, kita cakap pasal even pelakon dia, watak Tyler ni sebenarnya dia punya development tak ada langsung. Seriously, kalau tanya Mamu, tak ada langsung. Karakter betul lah, development dia. setuju. Dia just Macam tunjuk tu je. first few minutes yang dia ni hebat, lompat dia. Aku tak boleh belah part tu. Tidur pakai spek, bangun, terjun. Kau ingat kau Avengers ke? Seriously? Kau ingat kotor. Kau ingat kotor? Lepas tu baru dalam air kau jadi Aquaman. Kau jadi Aquaman. Aku dah confident dah. Mama dah confident time tu. Ini cerita Thor ke cerita Aquaman? Kau dah Lepas tu mula-mula tengok macam Hindustan ke cerita. gila baik. Dia bukannya lompat macam ni. Dia macam ambil tukul dia tu, hammer tu dia baling zufon lah. Macam gila lah. Ini kau nak jadi The Rock ke? Hobbs and Shaw. Macam gitu lah konsep dia kan. Dia macam terlalu ridiculous. Okay, balik kepada dia character development. Memang tak ada langsung. Nama apa yang buat tu? Marvel. That's why. Tapi janganlah bawakan sangat vibes Marvel tu. Okay, banyak sangat dah aku condemn ni. Okay. Tapi character development, even watak anak tu pun, OV tu pun tak ada langsung. Kita tak tahu langsung dia ni macam mana. Kenapa dia jadi penakut? Anak something kot. Anak somebody kot. Kenapa dia jadi penakut? Karakter dia pun tak begitu dikembangkan dengan baik. Kita tak faham. Kita just tahu action. Even yang the most obvious even watak yang Bangla tu punya ni. Siapa? Bangla yang main villain Bangla tu nama apa? Bangladesh tu. Yang muka macam Zizan tu. Muka macam Zizan tu. Apa nama dia Muslim kan? Dia patah balik ni. Dia Muslim. Asif apa ke Asif tu? Nama Muslim Amir Asif. Dalam cerita tu nama dia Amir Asif. Nama jahat tu. Tak ingat Amir Asif tu. Nama tak dia ingat. comel. Nama betul Tak dia. nama. Nama tak betul ingat. dia comel. Tapi Kenapa memang tak Zizan ingat? Sebab karakter dia tak strong. Hmm. Dia hanyalah satu kononnya watak mafia yang divisualiskan dengan menggayakan busana-busana yang hebat, yang lawa, dengan falsafah-falsafah yang separuh masak bagi Mamu. Dia macam Betul kat situ cakap pun dia. macam siapa dia ni? Apa Dia tak kegunaan nampak. dia punya kan dalam cerita ni? Sampai ke sudah kita tak nampak pun. Tak rasa takut pun dengan karakter dia. Betul lah. Tak rasa Dia langsung tengok dah takut. gelak. Dia tengok dah gelak. Meraja lawak ke? Even dah macam muka Zizan bila rambut panjang. Serius dok. Mamu cubalah nak faham mungkin karakter dia nak buat something yang lain sedikit kan, tapi tak jadilah bagi Mamu. Even tengoklah last kali spoiler. Okay, last kali apa jadi kat dia pun sangatlah simple. Macam tak ada apa. Kan last kali dalam toilet apa jadi kat dia. Macam tak ada effect apa. Macam dia tak sehebat yang nak disampaikan. Okay, itu watak dia. Watak yang apa, polis, ketua polis tu kan. Somebody lah, ketua polis ke askar. Itu pun kelakar juga. Yang perempuan tu ke apa? Bukan, Ke sharpshooter. sharpshooter tu, yang sniper tu. Oh. Kau orang yang power. Okay, alright, kau yang orang yang power. In the end kau seorang juga yang nak kau seorang juga yang nak kena pergi tembak benda tu. Kau tak boleh ke arahkan orang lain yang pergi tembak dan sebagainya. Kau seorang juga sharpshooter dekat Bangla tu. Aku rasa macam kau ni betul ke ketua kan? Macam okey lah, mungkin lah tak ada orang lain lah. Mungkin dia orang dah satu pucuk pistol je lah. Tak ada yang hebat selain video. Dia seorang je. Lepas tu habis. Sempatlah bunuh 2-3 orang. Hebat lagi perempuan tu. Macam wow. Habis. Okay, ada yang membandingkan naskah ni dengan John Wick. Seriously, ada yang bukan membandingkan, ada yang mengatakan naskah ni sehebat naskah John Wick. Bagi Mamu, kalau tanya Mamu, definitely no. Sebab dengan cara membunuh secara bundle, membunuh secara beratus-ratus orang tidak membuatkan filem ni sehebat filem John Wick yang pertama. Yang kenapa? John Wick yang pertama, even though dia bunuh banyak orang, tapi dia ada satu storyline yang sangat strong. Dan dia ada satu... Sebab apa? Anjing dia dibunuh. Anjing dia dibunuh disebabkan anjing tu adalah pemberian terakhir isteri dia. Okay, yang meninggal. And then created Right, dia. yang tu nasib baik ada anjing je. Okay, bukan anjing saja. Okay, disebabkan benda tu. Jadi kita nampak. And then kita nampak dia punya development pun cantik tau. Dia punya development cantik di mana ini John Wick kita tak tahu siapa dia. Tapi bila dia start pecahkan lantai untuk dapatkan pistol, dan dia orang dah reveal, oh Mamat ni sebenarnya adalah
assassin yang power. Alright, hitman yang sangat power yang dah retired dan sebagainya. So dekat situ kita boleh dapat clear picture. Okay, ini disebabkan benda ni dia adalah seorang yang power. Tapi dalam naskah extraction ni kita tak dapat benda tu. Seriously, Mamu tak dapat benda tu. Mamu cuma dapat action dan action. Seriously, kalau cakap naskah ni dia buat jahatlah pula. Kalau naskah ni dia buat short film. Mamu akan bagi full mark dekat cameraman. Bukan. Naskah ni kan 2 jam. Kalau kita buat short film, kita buat 40 minit je sampai habis kat building tu, dia kena langgar, Sanju kena langgar, mati, dia belah, settle. Mamu akan bagi full marks. Betul. Sebab memang itu compact yang best. Tak perlu nak cerita pasal character development apa semua, sebab itu short film yang gempak. Tapi disebabkan oleh second part tu, Mamu rasa macam okay, dan itu adalah minus di mana kita minus marks. Dah minus sangat sampai tidur. Ada tidur. Seriously, daripada feedback yang Mamu dapat, memang kita dapat mix. Ada yang cakap bosan tidur dan sebagainya. Ada part lah memang Mamu rasa hampir kebosanan lah. Mamu sebab Mamu fokus, tapi memang ada part yang kebosanan. Panjang sangat lah, dah lah kot. Dah. Dah. Okay, secara konklusi dia, naskah ni merupakan satu naskah action yang action. Boleh tengok. First half. Best. Okay, best untuk first half. Lepas tu dia still ada action, cuma dia tak meet dengan first dia punya benchmark. Kalau tak percaya, tengoklah. Itu masalah dia. Kalau dia letak yang last tu, yang first half tu dia letak kat last, memang pasti ramai orang akan suka dia punya draft naik tu. Action sahaja, tapi kita memang kita nampak banyak kelemahan daripada segi dia punya penceritaan dan juga development. Stand by remote. Boleh rewind. Play rewind, play best way. Part tu sebenarnya ulang 4 kali dah 44 minit. Kan? 44 Yes. minit. Betul. Tapi nak kena 45 kali. 45 kali. 495 minit. Ui, hebat. Okay. Dah habis PKP. Okay, Mamu rasa sampai takat ni saja untuk episod kali ni. Mamu nak encourage korang, kalau baru kat channel Mamu, please consider to click subscribe button supaya korang dapat buzz daripada Mamu setiap hari Selasa dan hari Sabtu tepat jam 9 malam. Bagi korang yang sentiasa datang ke channel Mamu, okay, terima kasih. Berjumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama Mamu Faizal Jabar di channel Faizal Jabar. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Stay safe. Ya. Apa dia apa? Stay safe. #Stay at home. Kita jaga kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Hashtag sini.